Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar segmen Nurani. Mudah-mudahan sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Jadi insya-Allah segmen petang ini akan menyambung pengajian kitab Idaman Penuntut, tajuknya Istinja. Jadi slot petang ini adalah slot yang kedua, bahagian yang kedua, pembicaraan tajuk Istinja. Jadi segmen minggu lepasnya pembicaraan hukum istinja. Kemudian insya-Allah petang ini akan masuk kepada alat yang digunakan untuk beristinja, dan kemudian akan dibicarakan pula berkaitan dengan kaifiyah, cara beristinja, hukum beristinja, kemudian alat yang digunakan untuk beristinja. Kemudian dia akan bicara berkaitan dengan kaifiyah, cara-cara istinja di bawah tajuk istinja. Kemudian barulah selesai bicara tajuk istinja, masuk pula tajuk adab ketika qada hajah. Jadi adab ketika qada hajah akan dibicarakan selepas daripada pembicaraan berkaitan dengan istinja. Jadi kitab Idaman Penuntut edisi yang Jawi ini, muka surat 15, baris yang ketiga daripada atas. Okay. Kalau Rumi muka surat 5. Okey. Saya bacakan sikit berkenaan dengan alat ni. Alat istinja. Alat buat bercebok itu ialah air atau batu, benda yang seumpamanya daripada benda yang beku, suci, kasap dan bukan daripada benda yang dihormati. Maka tidaklah diluluskan benda cair seperti air mawar dan cuka. Tidaklah diluluskan benda yang najis seperti batu yang kena najis atau tahi unta yang kering. Tidaklah diluluskan benda yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur atau benda yang licin umpama buluh atau kertas plastik, dan tidak diluluskan benda yang dihormati seperti makanan manusia umpama roti kering yang tiada menjadi arang, dan seperti makanan jin umpama tulang sekalipun sudah hangus tiada diluluskan juga buat bercebok dengannya kerana masih menjadi makanan jin. Adapun makanan binatang seperti rumput kering dan sebagainya umpama kertas tisu harus dibuat bercebok dengannya. Jadi alat buat bercebok. Jadi bahasa bercebok kita bicara slot terdahulu. Jadi bahasa bercebok ni bahasa standard juga ni. Bercebok. Tapi kalaulah kita pakai istinja lah, bercebok ni tambahan kita pula orang Terengganu ni bercebok ni cebok air dalam cebok air dalam bekas, tu bercebok. Tapi bercebok ni macam segmen lalu lah. Orang Johor, orang Singapura, orang Melaka menggunakan perkataan bercebok. Kita orang Terengganu biasanya basuh berok, basuh kecing. Tapi macam sebut segmen telah lalu, basuh berok, basuh kecing tu tak apalah, kita cakap kapung boleh. Tapi cakap kita tidak tepat lah, sebab bila disebut kata basuh berok, basuh kencing, basuh alat hanyalah air sahaja. Walahal alat bukan air sahaja,
bukan boleh menggunakan batu ataupun tisu kita kata. Jadi kalau sebut kata basuh berak, basuh kecing, kurang tepat. Jadi insya-Allah lah saya akan guna istilah istinja. Gitu. Guna istilah istinja. Apa makna istinja? Membersihkan najis yang keluar daripada kemaluan hadapan dan kemaluan belakang dengan air ataupun dengan batu. Itu panjanglah jadinya. Istinja dengan makna membersihkan najis yang keluar daripada kemaluan hadapan dan kemaluan belakang kubur dan dubur. Membersih ni dengan air ataupun dengan batu. Itu maksud istinja. Membersihkan najis yang keluar ni pula ketika najis berada di tempat keluar. Ketika najis berada di tempat keluar. Adapun apabila najis tu macam air kencing, macam tahi, kena pakaian ataupun kena latar, dia tak panggil istinja dah. Dia hanya panggil basuh najis. Jadi air kencing kena pakaian. Air kencing, budak kecing atas latar. Yang kita istinja hanyalah di tempat keluar kencing tu. Hak di latar tu tak panggil istinja. Di latar tu basuh najis mutawassitah. Kalau sebut kata basuh najis mutawassitah, wajib menggunakan air. Air sahaja. Sebab istinja adalah membersihkan najis di tempat keluar. Bukan bila najis tu pergi kepada tempat yang lain. Kemudian minggu lepas sentuh sedikit dalam kitab fiqh mengasingkan tajuk membasuh najis dengan istinja sebab dia lain pembicaraan. Membasuh najis dengan air, istinja dengan air ataupun dengan batu. Sebab itulah dia asingkan tajuk dia. Kemudian insya-Allah kita akan bicara berkaitan dengan alat istinja batu dan cara istinja dengan batu. Kemudian jangan kita jangan kita nak fikir pelik pula. Ada orang faham kalaulah najis yang keluar daripada dubur, contohnya tahi. Najis tahi ni kalau kita kata hak paling geli lah. Hak paling geli tahi. Memada menggunakan tisu. Kita akan bicara nanti. Kemudian sah sembahyang. Jadi dia kata najis hak kat ingang, hak ada atas latar. Najis kat ingang, muntah. Contoh. Muntah dengan tahi. Mana yang lebih geli? Mana yang lebih se'er kalau kita cakap Terengganu? Tahi daripada muntah. Jadi tahi yang ada di dubur memada menggunakan batu ataupun tisu untuk solat. Kalau muntah atas lantai ni, muntah ni najis dia tu agak kurang tu sikit. Tak boleh guna tisu. Jangan reka gitu. Masalah membersihkan najis yang keluar daripada dua jalan, kubur ataupun dubur, menggunakan batu. Ini khususiah kepada ummah Nabi SAW. Adapun basuh najis lain, wajib menggunakan air. Jangan duk fikir, kalaulah hak berak boleh pakai tisu, apa ni, bolehlah kita basuh najis atas latar pakai tisu. Tak boleh. Ini khususiah hak istinja juga untuk menggunakan batu. Khususiah ni dengan bahawa disyariatkan kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tidak ada syariah ummah terdahulu istinja menggunakan batu ataupun tisu. Syariah ummah terdahulu hanyalah menggunakan air sahaja ketika istinja. Jadi alat buat bercebok, yakni alat buat istinja ialah air atau batu. Atau benda yang seumpamanya, benda yang seumpama batu. Air, tu alat utama. Air. Air ni air mutlak lah. Kita telah lepas dah bicara air mutlak. Sebab air ni banyak. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air mutanajis yang terdahulu. Tetapi air yang digunakan untuk istinja hanyalah air mutlak sahaja. Dan termasuklah juga air Zam-Zam. Air Zam-Zam
ijma' ulama' memada untuk istinja. Air Zam-Zam memada. Tetapi pandangan muktamad istinja menggunakan air Zam-Zam khilaful aula, kurang elok. Bukan ada pandangan daif mengharamkan kita istinja dengan air Zam-Zam walaupun jadi suci. Maknanya memada istinja dengan air Zam-Zam ni ijma' ulama'. Memada dengan bahawa jadi suci. Boleh ke tak boleh? Itu cerita lain pula. Sekarang memada ataupun tidak kita istinja menggunakan air Zam-Zam. Ijma' ulama' memada, jadi suci, jadi bersih. Tempat yang disucikan dengan air Zam-Zam memada. Tetapi apa hukum menggunakan air Zam-Zam untuk istinja? Pandangan muktamad khilaful aula, kurang elok, rendah sedikit daripada hukum makruh. Bahkan ada pandangan menghukumkan haram kita menggunakan air Zam-Zam untuk istinja. Tetapi memada ke tak, suci ke tak? Suci. Itu ijma' ulama'. Janji air. Tapi pakai air lain lah. Air Zam-Zam ni mahal. Tapi kalau pak kita dok lah, mungkin pak kita mahal. Air Zam-Zam tu mahal. Bukan boleh bawa banyak-banyak orang hok pergi Mekahnya. Jadi alat untuk istinja adalah air, yakni air mutlak. Atau batu. Ni batu hak asal yang datang warid daripada Nabi SAW. Hak berkaitan dengan istinja dengan batu. Istinja dengan batu datang daripada Nabi SAW. Hak istinja dengan batu. Atau benda yang seumpamanya. Atau benda yang seumpamanya, seumpama batu. Ni. Benda yang seumpama batu. Dia hak asalnya adalah batu. Hak disyariatkan. Kemudian kebanyakan ulama' mengharuskan benda yang dihukumkan seumpama batu. Yang macam dah kan cerita di hadapan. Benda yang keras, benda yang suci, benda yang kasar tu seumpama batu. Kalau kita sekarang kok tak ada lah. Tisu lah. Mudah cerita. Tisu kita mudah cerita. Kan tisu ni kan ada tisu untuk tangan, ada tisu untuk tandas, bukan begitu? Betul. Jadi kita kata gak tisu lah. Itu benda yang seumpamanya, benda yang sama hukum dengan batu. Kemudian dalam kitab idaman penuntut ni bicara bab istinja, sama ada berkaitan dengan alat, sama ada berkaitan dengan cara istinja. Yang panjang adalah hak menggunakan batu ataupun benda yang sama hukum dengan batu. Tisu kita kata. Ini hak panjang. Air tak panjang bicara mana. Setakat sebut air saja. Kemudian di hadapan pula kaifiyah, cara nak istinja pula, syarat-syarat. Dia panjang bicara kalau kita nak istinja dengan batu ataupun tisu, apa syarat dia. Najis yang keluar di tempat tu najis yang macam mana. Kemudian syarat dia macam mana kita nak menggunakan batu ataupun tisu ketika istinja. Itu agak panjang. Jadi pembicaraan alat batu ataupun umpama batu ni, tisu panjang bicara. Kemudian cara kita nak beristinja panjang bicara adalah ketika kita istinja menggunakan batu. Yang mana sebut dalam minggu lepas, istinja dengan batu ataupun barang yang seumpama batu, umpama tisu, dia tidak berkait dengan ketiadaan air. Tidak berkait dengan ketiadaan air. Walaupun tepi laut sekalipun, walaupun tepi Batang Pahit sekalipun, tepi telaga sekalipun, kita tambah pakai air, diharuskan, dibenarkan. Kalau air tak ada, menggunakan batu ataupun tisu ni bukan setakat diharuskan, diwajibkan.
diwajibkan menggunakan batu ataupun tisu. Diwajibkan menggunakan batu ataupun tisu. Kita bicara ni hak diharuskan dengan bahawa airnya ada. Diharuskan menggunakan batu ataupun menggunakan tisu. Kemudian benda yang seumpama ni, yang sama hukum dengan batu. Mana daripada benda yang beku. Beku ni dengan bahawa kita beku ni macam air mana? Air batu beku tau. Dok, kita beku ni dengan makna bukan cair. Pepecah. Bukan cair. Kalau cair, hanya air mutlak sahaja yang boleh digunakan. Kalau hak cair, hanya air mutlak sahaja yang boleh digunakan. Ya. Sekarang ni kita nak menggunakan benda yang seumpama batu, yang sama hukum dengan batu, yang kita boleh istinja, benda yang beku, benda yang jamid, benda yang kerah. Macam tisu kerah kan? Benda yang kerah. Jadi bukan benda yang cair. Benda cair mestilah menggunakan air mutlak. Kemudian benda tu mesti suci, jangan benda najis. Okay. Yang ketiga, benda tu kasab. Hak Jawi eja kasab dengan pe. Hak Rumi eja mana? Kasab juga. Kasab juga. Dengan KASAP. Kasab. Benda yang ni. Benda kasab ni benda yang tidak licin. Kasab lah. Dia asalnya benda yang kolek. Kolek ni benda yang boleh menanggalkan air najis. Kan macam benda tu keras, suci macam plastik. Okay. Dia boleh tak menghilangkan najis? Tak boleh sebab dia tidak kasar. Kasar ni kita kata apa? Okey. Kasar ni kalau menurut kamu Dewan Bahasa, kesak, kasar, kematu, gerutu, tidak licin. Guna. Dia ada banyak maksud ejaannya KASAP lah. Kasar. Kasab. Kasar ni maknanya bersinonim atau bersamaan maknanya dengan kesak, kasar, kematu, gerutu, tidak licin. Ada. Kesak ni bukan perkataan kesak ni, bukan ni. Perkataan kesak tu agak baloh. Mengeluarkan perkataan yang kesak. Ya. Ni kalau kita kata, kalau kita cakap tentang benda yang kesak. Kesak. Ya. Yang gerutu gitulah, benda yang licin, kalau gerutu ni benda yang tak licin lah. Tu boleh faham tau. Kita kata tisu lah. Tisu, daun kayu. Yang mana benda tu benda yang kasar, bukan benda licin. Maksud dia gitu. Betul. Dan bukan daripada benda yang dihormati, seperti makanan. Jadi syarat alat yang digunakan untuk ganti batu, kalau batu clear lah. Sebab batu keras. Batu suci. Batu kasar. Batu kasar. Kemudian batu bukan makanan. Kalau batu sekarang ni hak hukum sama dengan batu. Mana? Benda yang kasar tu syarat dia, benda yang suci, benda yang keras, benda yang suci, benda yang kasar, dan bukan daripada benda yang dihormati, bukan makanan. Tu 4 syarat alat istinja yang dihukumkan seperti batu. Jelas-jelasnya tisu. Tu jelas. Tisu. Kemudian dia pun nak menghuraikan lagi. Jadi benda yang dihukumkan seperti batu ni syaratnya beku, suci, kasar, dan bukan daripada benda yang dihormati, maka tidaklah diluluskan. Tidak diluluskan ni. Luluh ni bukan luluh pejabat ni. Bukan luluh periksa ni. Tidak diluluskan kenapa ni? Tidak diluluskan pada syarat untuk ganti batu. Nak istinja ni. Benda yang cair seperti air mawar dan cuka, tak boleh. Kalau benda cair, wajib menggunakan air mutlak. Tu bukan bicara istinja dengan barang yang dihukum seperti batu. Itu istinja dengan air betul benar. Sekarang ni kita tak bicara istinja dengan air dah ni. Kita bicara istinja dengan barang yang dihukumkan seperti batu. Jadi kalau air mawar
air cuka, ni benda cair. Tidak boleh digunakan untuk istinja. Air mawar, air cuka. Ini cerita mazhab Syafi'i kita lah. Kalau cerita mazhab Hanafi, apa-apa air sekalipun, janji ianya cair, boleh digunakan untuk istinja, boleh digunakan untuk basuh sebarang najis. Itu bukan mazhab Syafi'i lah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, alat yang digunakan untuk istinja, alat yang digunakan untuk basuh najis, janji benda tu benda cair. Boleh guna belaka. Air mawar boleh guna untuk istinja, air mawar boleh guna untuk basuh najis, air cuka boleh guna untuk istinja, air cuka boleh guna untuk basuh najis, air teh, air Milo, air kopi cair belaka tu. Mazhab Hanafi boleh digunakan untuk istinja dan membasuh najis-najis yang lain. Tapi kebanyakan ulama tidak membenarkanlah, yang boleh hanyalah air mutlak. Jadi apabila kita menggunakan benda cair untuk ganti batu tidak memadai. Nanti kita akan bicara Rudi dan sidang pendengar berkaitan dengan menggunakan tisu. Tapi tisu sudah bercampur dengan ni apa ni? Obat. Pada ni. Obat-obat. Dia obat yang boleh mematikan kuman. Apa tisu basah. Tisu basah. Tisu basah tu bukan basah saja tu. Jadi ubat. Dia ada obat tu. Boleh tak? Kita sekarang ni kalau air mutlak. Kalau kita nak ganti air dengan batu ataupun barang yang dihukumkan seperti batu, umpama tisu yang kering. Yang kering. Yang tidak cair, yang tidak bercampur dengan apa-apa, barulah boleh digunakan untuk istinja. Faham tak ni? Menggunakan air mutlak betul-betul, ataupun menggunakan tisu yang kering. Basah tak boleh. Tetapi biasanya nanti mungkin insyaAllah kita akan bicara panjang berkaitan dengan menggunakan tisu basah yang mana bercampur dengan obat yang boleh mematikan kuman yang digunakan di hospital-hospital. Pesakit yang terlantar, yang mana qada hajahnya dalam pamper, maka petugas hospital sampai masa dia buang pamper tu, sebelum dia pakaikan pamper baru, petugas hospital akan menggunakan tisu basah. Itu kita akan bicara lain, sebab di situ berkaitan dengan orang yang qada hajat dan pamper sudah tidak boleh menggunakan batu ataupun tisu. Tidak boleh menggunakan batu ataupun tisu. Kita menggunakan batu ataupun tisu ni najis yang hanya berada di tempat keluar. Rudi, kalau qada hajat dalam paper, ke mana najis pergi? Adakah hanya berada di tempat keluar? Tidak dah sampai ke depan belakang tu. Pada ni berselerok. Berselerok dah. Maka memang tidak lagi memada untuk menggunakan batu ataupun tisu. Wajib menggunakan air. Wajib menggunakan air. Pada ni. Tiba-tiba oleh kerana pesakit ni terlantar di katil dia, maka pihak petugas tidak dapat menggunakan air. Pihak petugas tidak dapat menggunakan air. Maka nak pakai tisu memang sudah tidak cukup syarat. Nak pakai tisu memang sudah tidak cukup syarat. Dia wajib pakai air mutlak. Tak boleh pakai air ni. Macam kita gunalah apa-apa alat sekalipun untuk mengurangkan air najis yang ada di dalam paper ni. Itu je lah. Maknanya kalau dia menggunakan tisu basah yang ada obat, sebenarnya dia tidak menepati cara istinja.
Sepatutnya menggunakan air mutlak. Tapi tak dapat guna air mutlak sebab dia tak boleh pergi bilik air. Saya. Nak menggunakan tisu, awal-awal lagi sudah tidak cukup syarat. Sebab najis ni sudah merebak. Maka untuk mengurangkan najis yang ada di bawa dalam pampers tu, sebab nak solat ni, gunalah apa-apa pun untuk kurangkan najis. Tapi suci tak pesakit ni? Tidak dihukumkan suci. Sebab dia tidak menggunakan air mutlak. Tetapi najisnya sudah jadi kurang. Pada ni. Najis sudah jadi kurang. Tapi hukum asalnya wajib menggunakan air mutlak. Tu hukum asal. Kalau boleh menggunakan air mutlak, kena pakai air mutlak. Tapi mereka mengatakan tak boleh nak pakai air mutlak sebab nak bawa pergi tandah tak, bilik mandi tandah tak boleh. Dia pun nak pakai tisu, awal-awal lagi sudah tidak diluluskan. Maka dia ambillah tisu basah sekalipun untuk mengurangkan najis. Walaupun tempat najis tu masih lagi dihukumkan najis. Sebab apa? Sebab najis dia kena menggunakan air mutlak. Walaupun di tisu tu ada obat yang boleh mematikan kuman. Mana kalau kira dengan air biasa, hebat obat matikan kuman lagi, sekalipun tidak dihukumkan suci. Tapi sekurang-kurangnya najis sudah dikurangkan. Tu buat setakat boleh. Tapi sebenarnya di situ macam mana nak istinja? Wajib menggunakan air. Sudah tidak ada pilihan. Kita ni pilihan air, batu ataupun tisu. Air, batu ataupun tisu. Syarat dia ada. Kalau spray sikit. Dia gini je, Rudi dan sidang pendengar. Apa cara sekalipun, nak spray ke apa ke, air mutlak pasti. Yang kedua, mesti ada air. Kalau kita pakai spray, airnya ada, memadalah. Tapi kena betul-betul ada air. Tidak memada dengan lap-lap. Contohnya kita ambil kain. Kita peroh kain, tak ada air. Kita lap. Itu tidak dinamakan membasuh. Sebab tidak ada air. Sebab sekarang ni kita sudah membasuh ni. Kita sudah tidak lagi menggunakan sapu dengan batu. Kita sudah tidak lagi dibenarkan sebab tak cukup syarat untuk sapu dengan tisu. Sebab najisnya sudah merebak. Kita wajib menggunakan air. Bila istinja menggunakan air, mesti ada air. Kalau hanya kain lembap, tidak ada air. Air adalah basah, tapi tidak dinamakan membasuh. Sebab kita hanya lap. Air adalah membasuh. Nak panggil membasuh, mesti ada air, titik-titik air. Mana kalau Rudi tanya, kalau pakai ni spray, okey je. Tapi kena banyak sikit lah. Kena banyak sikit untuk menghilangkan dia punya sifat-sifat najis. Kemudian soalan dalam WhatsApp tu. Dia tanya Pak Suharu, Bukit Petiti. Kata, salam Ustaz, kalau kita istinja dengan surat khabar, boleh ke tak? Janji benda kasar. Benda kasar yang boleh menghilangkan dia punya air najis. Surat khabar kasar tau. Surat khabar bukan macam tisu. Surat khabar kasar lagi. Kasar juga, sama lah. Tu atas tu, cuba tengok. Hamidah. Macam Ustaz jawab dah. Hamidah Abu Cik. Kebetulan dia tanya Ustaz pun jawab. Benda tu learning. Learning kalau orang guna wet tissue lah, tisu basah. Macam mana? Tisu basah. Dia apabila gini je. Dia sama ada air ataupun batu ataupun tisu. Kalau kita menggunakan tisu basah mesti air mutlak. Basah mesti air mutlak. Tapi bukan basah tu dengan bahu tisu lembap. Ada air di tisu. Tak apa. Ada air di tisu. Kita celup tisu dengan air. Tisu tercelup betul-betul ada air. Tak apalah. Dihukumkan kita membasuh dengan air. Tapi bila sebut kata tisu basah, Rudi dan sidang pendengar, saya rasalah kena kepada tisu yang ada obat yang mematikan kuman. Kan kita ada kan tisu basah untuk lap muka bangun pagi-pagi. Ada. Kan ada kan tisu untuk lap muka. Tak ada benda ke dah. Dia kalau sesuatu tempat tu kan kita bangun tidur, dia pun bagi tisu untuk kita bersihkan muka. Tisu tu basah. Tapi
kita rasa-rasalah tisu tu macam ada pewangi. Itu bukan air mutlak. Itu bukan air mutlak. Kemudian Amirul Idham kata apa tu? Tisu basuh ada zat air, tanya. Rasa tak ada. Dah kalau dari tisu basuh hok dalam plastik tu memang tidak ada air. Hok saya sebut saat ni, kita ambil tisu betul benar, kita bubuh dalam air, tisu tu ada air, kita boleh gunakan sebab ada air. Tu bukan tisu basuh hok kita beli dalam plastik tu bukan ni. Sebab terkadang Rudi dan sidang pendengar, ini bukan cerita bab istinja. Contoh. Kita berwuduk. Ini contoh. Pergi pada soalan lain sedikit. Kita berwuduk. Di anggota wuduk kita tu ada luka. Luka yang tidak ada pembalut. Ataupun di anggota wuduk kita tu kena api. Jadi merah je. Maknanya kulit tu macam masak lah merah. Tidak ada pembalut. Masa kita berwuduk, kita wajib basuh anggota wuduk yang molek. Kita basuh. Hak jauh daripada luka tu, hak jauh daripada kena api tu, senang-senanglah kita basuh. Hak dekat kalau kita basuh laju-laju, air tu kena luka, meraunglah jawapan dia. Air tu kena hak hangus di api tu boleh jadi paruk tu. Maka kita wajib meratakan air di sekalian anggota wuduk yang kulitnya elok. Nak buat guna tu? Kita ambil tisu, kita selam dalam air, kita angkat tisu, di tisu tu ada air, kita pun slow, kita ratakan kulit yang betul-betul sebelah dengan luka ataupun tempat yang kena api. Tak ada air tu. Sebab kita nak pakai air dia, laju banyak pergi kepada luka, pergi pada hak terbakar kulit itu memang sakit lah jadinya. Jadi kita ambil tisu, kita pun perapat. Itu tisu. Tapi tisu yang ada air, yang kita selam dalam air. Ada pun bicara tisu, hak biasanya adalah tisu hak ada dalam bekas tu. Itu memang tidak ada zat air. Dan kalau ada sekalipun, bukan air mutlak. Bukan air mutlak. Tapi boleh digunakan kalau kata tak ada dah. Nak menggunakan air memang tak dapat. Nak menggunakan air, jadi kemudian kita gunalah cara mana pun untuk mengurangkan najis sebab kita nak solat. Benda. Pok Nik kalau bukan tanya. WhatsApp WhatsApp. Melalui WhatsApp kita, perlu ke tisu tu digotek atau ramah jadi tokor seolah-olah bentuk macam batu ataupun lipat gitu je? Mana nak suruh gotek, nak suruh ramah, jadi tokor seolah seperti bentuk batu. Pandai pula dia je. Tokor T sampai 2 nak jadi tokor tu. Kalau tokor T-C boleh tau. Tokor dia pun tulis TTOKOA. Tebal sikit jadi macam batu. Ataupun lipat gitu je. Dia lipat je. Sekarang ni bukan batu dah tisu ni. Cuma dihukumkan seperti batu sebab sama-sama keras, sama-sama suci, sama-sama boleh kasat yang boleh menghilangkan najis. Dia dihukumkan seperti batu, tapi bukan maknanya tisu tu kita kena gotek, kena ramah supaya jadi macam batu. Dah. Dia lipat-lipat okey dah. Lipat-lipat okey dah. Tu hak dalam WhatsApp. Dalam FB kita okey je dah. Tak ada lagi. Tak ada lah. Maka tidak diluluskan benda cair seperti air mawar dan cuka. Tidak diluluskan benda yang najis. Najis tak boleh lah. Seperti batu yang kena najis. Batu kena najis ni, batu tu tak diguna dah untuk istinja. Bubuh tepi tu sabar masa ambil batu yang sama. Tidak memadalah sebab nak guna alat untuk istinja yang hukum sama dengan batu, syaratnya suci. Najis tak boleh. Atau tahi unta yang kering. Tahi unta yang kering. Ni pernah ni sahabat cari batu, tiga batu, sahabat tak jumpa 2, sahabat ambil tahi unta. Nabi ambil batu, Nabi puhang tahi unta sebab itu najis. Najis tidak boleh digunakan untuk istinja. Tidaklah diluluskan benda yang tidak boleh menanggalkan najis. Benda ni bukan benda kasar. Benda licin, benda yang tidak boleh menanggalkan najis.
Seperti tanah yang hancur. Tanah yang hancur. Tanah yang hancur ni contoh apa? Tanah ni asalnya dia keras juga. Suci. Tapi tanah hancur ni bila kita gosok, tanah tu lekat situ je. Pada ni. Tanah lekat situ, maka tidak memada. Atau benda yang licin. Umpama buluh ataupun kertas plastik. Kertas plastik. Kertas plastik. Kertas ni ada hak kasar, ada hak licin. Contoh. Kita ada buat pembalut buku tu kan. Ada sebelahnya kasar, ada sebelahnya licin. Belah kasar boleh kan? Belah licin tak boleh. Kan kita balut buku tu, kan dia ada sebelah tak sama kan? Sebelahnya kasar, sebelahnya licin. Kertas pembalut buku hak warna kuning. Kuning. Kertas minyak apa panggil? Kertas minyak. Kertas minyak orang panggil. Kertas minyak. Tapi dia ada kasar sebelah, dia ada licin sebelah, kan? Kalau orang balut buku, hak kasar ke hak licin bubuh luar. Licin. Licin luar. Licin luar. Hak kasar duduk dalam. Jadi tidak sikit. Jadi kalau kertas licin tidak memada lah. Kalau plastik, plastik tak memada lah. Kalau plastik tidak memada. Sebab plastiknya licin. Sebab dia tidak boleh menghilangkan dia punya zat najis. Lepas tu dia kata buluh. Allah, buluh. Macam tak ada benda lain. Buluh tu bulu orang. Kata tu. Tapi dalam kitab Matlain, buluh ni dia kata tidak boleh gunakan untuk istinja sebab dia licin selama buluh tu tidak dibelah. Kalau buluh tu dibelah, hak dalam dia kasar, boleh lah. Hak dalam tu luka lah. Mana? Yelah dalam kitab dia kata buluh yang tidak boleh gunakan untuk istinja sebab dia licin, buluh hak asal. Tapi kalau buluh tu belah, kan hak dalam dia tu kan kasar kan. Boleh lah. Janji kasar je. Tapi boleh ke guna? Tak jadi mungkin dia boleh boleh kikih. Hak mana hak boleh melukakan. Akhirnya tinggal hak dalam tapi masih lagi kasar. Gini je. Janji kasar, jangan licin. Kalau licin tidak memada sebab dia tidak boleh menghilangkan najis. Dan tidak diluluskan benda yang dihormati seperti makanan manusia. Makanan manusia tak boleh lah. Hak menggunakan makanan manusia itu tidak memada. Sebab apa? Sebab makanan ni dihormati. Mana makanan manusia? Umpama roti kering yang tiada menjadi arang. Kalau jadi arang, dia bukan jadi makanan dah. Barulah boleh guna untuk istinja. Tapi dan jadi arang, takutnya dia jadi hancur pulaknya kan. Jadi gini je lah. Maknanya istinja jangan menggunakan makanan. Sebab apa? Makanan ni dihormati. Mana? Makanan manusia contohnya dihormati. Maka tidak boleh kita menggunakan makanan walaupun makanan tu keras, suci dan kasar sekalipun tidak memada menggunakan makanan. Dan seperti makanan jin, tak boleh juga. Mana makanan jin? Umpama tulang, sekalipun sudah hangus, tiada diluluskan juga buat bercebok, mana buat istinja dengan dia, dengan tulang, walaupun sudah hangus, kerana masih jadi makanan jin. Jadi tulang ni dia menjadi makanan jin. Jadi dihormatilah juganya sebab jin ni ada jin yang Islam. Ada jin yang Islam jin ni. Maka dihormati. Yang mana Nabi SAW melarang istinja menggunakan tulang. Nabi kata, innahu zadu ikhwanikum. Nabi kata, sesungguhnya tulang itu adalah bekalan bagi saudara kamu. Bekalan bagi saudara kamu. Jadi bekalan makanan saudara kamu iaitu jin. Jadi hak dalam hadis Nabi hanya larang makanan jin, tulang. Nabi tak sebut makanan manusia.
Tetapi apabila makanan jin Nabi larang buat istinja, makanan manusia lagilah aula, lagilah utama dilarang. Pada ni. Kalau dalam hadis Nabi melarang istinja menggunakan tulang. Sebab tulang Nabi kata menjadi makanan jin. Lepas tu makanan manusia Nabi larang kedok. Nabi tak cerita hak makanan manusia. Tapi kalau makanan jin tak boleh, makanan manusia lagilah tak boleh. Nabi larang istinja menggunakan tulang. Kemudian jin makan apa pula hak tulang tu? Ada ulama mengatakan tulang itulah makanan jin. Ada setengah ulama mengatakan Allah kembalikan daging. Allah kembalikan daging di tulang, jin makan daging tu, bukan makan tulang. Ada pun setengah menyangka jin bukan makan tulang, jin cium-cium je. Tu tak betul pandangan tu. Hak tasrih sahih dalam hadisnya mentasrihkan, menerangkan bahawa jin makan, bukan jin cium, jin makan. Jadi bukan cium. Sama ada diri tulang tu jadi makanan jin ataupun tulang yang sudah tidak ada daging, Allah Ta'ala kembalikan. Allah Ta'ala kembalikan daging ke tulang tu, dan daging tu menjadi makanan jin. Kemudian disebut di sini adalah tulang. Macam mana kalau kata gigi? Gigi pun sama juga. Dia tidak memada untuk kita gunakan sebagai alat untuk istinja. Ada pun makanan binatang seperti rumput kering dan sebagainya, umpama kertas tisu harus dibuat bercebok dengan dia. Jadi kalau makanan binatang, rumput kering memada untuk istinja. Sebab ia makanan binatang, tidak dihormati. Tetapi jumhur kebanyakan ulama tidak harus juga kita menggunakan makanan binatang walaupun sah buat istinja sekalipun. Jangan kita gunakan hak makanan binatang. Adapun kalaulah makanan manusia dan juga makanan binatang. Mana? Macam hak itulah kangkung. Kangkung. Makanan manusia boleh, juga. Manusia boleh makan. Kambing binatang pun makan. Nak kira mana tu. Nak hukumkan makanan manusia, nak hukum akan makanan binatang. Kalau makanan manusia tidak memada untuk istinja. Kalau makanan binatang, mazhab Syafi'i memada untuk istinja. Maka dihukum pada ghalib. Pada ghalib ni kangkung ni jadi makanan siapa? Jadi makanan manusia. Bukan jadi makanan binatang. Binatang ni pun kalau arnak gitu je kata pun. Jadi hukumnya makanan manusia kangkung, maka tidak boleh digunakan untuk istinja. Tapi hak ni panjang bicara, hak berkaitan dengan benda yang dihukumkan mesti batu. Tapi kita akan datang insya-Allah, selok akan datang, kita hanya sebut tisu semata-mata. Gitu je. Ada ni. Ni banyak ni hak diumpamakan dengan batu hukum dia. Benda yang keras, suci, kasar, yang bukan dihormati, makna bukan makanan. Jadi banyak benda lah tu. Dengan ketahnya, dengan ketahnya, dengan macam-macam benda lagi lah. Dengan daunnya, dengan contohnya dengan apa ni? Dengan tuala, dengan sapu tangan, boleh belaka lah tu. Tapi kena basuh lah kemudian. Tuala sapu tangan tu, tuala sapu tangan keras, suci, kemudian boleh menghilangkan najis, dan tidak dihormati. Tapi cuma kalau hak jenis kain ni, ada juga kain hak licin. Kain licin tidak memada. Kain yang kasar boleh digunakan untuk istinja. Tapi insya-Allah selok akan datang akan masuk tajuk kaifiyah, cara istinja ni pula. Jadi saya akan hanya sebut tisu semata-mata. Istinja dengan tisu, istinja dengan tisu. Jadi senang cerita gitulah. Sebab memang kita umumnya istinja air serta tisu. Dalam tandah air serta tisu. Gitu dah. Ada tandah air dan ada tandah ada tisu.
Kadang-kadang ada air saja, kadang-kadang ada tisu saja, air pun tidak ada. Jadi kita hanya sebut istinja menggunakan air atau menggunakan tisu, insya-Allah slot akan datang akan masuk kepada pembicaraan kaifiyah cara istinja menggunakan air, tapi panjangnya adalah cara istinja menggunakan batu ataupun tisu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar kerana telah pun memberikan penjelasan, pencerahan berkenaan dengan istinja, bukan cara, alat untuk istinja. Dan insya-Allah sebagaimana yang Ustaz beritahu tadi, minggu depan kita fokus kepada cara ataupun kafiah dengan menggunakan tisu. InsyaAllah lah kita mudah faham kalau kita fokuskan kepada cara tersebut. Baiklah, sebagai memberkati majlis kita pada petang ini, saya persilakan Ustaz untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.